Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berjumpa dengan saya, Dr. Ayu Elmos, di ruangan YouTube channel saya, di dalam tempat kegemaran saya, iaitu kereta. Dan pagi ni, saya nak bincang isu kongsi derita untuk minta simpati. Okey? Ramai ke yang setuju dengan statement ni? Di mana kita boleh lihat, okey, contoh yang saya nak bagi tahu di sini, bila kita kongsi derita kita, bila kita kongsi kisah duka kita dan sebagainya di ruangan media sosial. Okey, adakah kita buat semua benda itu dengan tujuan untuk kita dapatkan simpati orang, dengan tujuan untuk orang kesian kat kita, orang backup kita, kan, orang suka dekat kita dan orang benci dekat orang yang buat derita dekat kita. Macam tu ke tujuan kita untuk kongsi derita kita? Okey, betul ke tujuan kita buat macam tu? Pada hemat saya, wah hemat kan, bukan hemat lah, maksudnya pada pandangan saya, okey, setiap orang dia ada cerita dia masing-masing. Setiap orang dia ada suka duka kehidupan dia masing-masing. Dan atas pilihan dia, sama ada dia nak cerita untuk kepada orang lain mengenai apa yang dia rasa, mengenai apa yang dia lalui, dan niat dia, kenapa dia cerita dekat orang pasal kisah dia. Kalau niat dia sendiri untuk jatuhkan seseorang yang pernah buat dia derita dalam hidup, atau niat dia untuk membuka pekung di dada, untuk minta simpati dengan orang, untuk dapatkan banyak like, untuk dapatkan banyak share, tapi like dan share tu benda-benda yang tak, orang kata, tak berfaedah. Kalau dia dengan niat dia nak dapatkan like, dia nak dapatkan share, nak dapatkan komen yang baik-baik untuk memberi motivasi kepada orang, untuk memberi satu pengajaran kepada orang lain dan panduan kepada orang lain, bagi saya benda itu tak salah. Okey, dengan syarat dia pandai menceritakan penderitaan ataupun kesusahan ataupun masalah dalam kehidupan dia dengan cara yang tidak mengaibkan orang lain. Okey, semua benda ni mengenai cerita derita untuk minta simpati atau untuk memberi pengajaran kepada orang, semuanya bergantung kepada niat kita. Okey, kenapa kita nak bercerita ke orang? Kenapa kita nak bagi tahu orang pasal hidup kita? Okey, sedangkan kita tengok orang lain bahagia, mungkin kita nak cerita ni, kita nak minta simpati daripada orang, nak suruh orang taking care kat kita. Something macam tu. Dan isu ni sebenarnya pernah berlaku pada diri saya sendiri, di mana bila saya buat e-book mengenai kisah hidup. Okey, pertama kali pelancaran e-book saya di dalam platform akademi MSGA, okey, Master Shiro Global Academy, saya mendapat tamparan hebat daripada banyak pihak, okey, yang fikir saya buat e-book, saya tulis kisah hidup saya untuk saya canang dekat orang. Okey, apa yang terjadi dalam contoh rumah tangga, okey, ataupun contoh dalam kehidupan saya yang lain. Okey, dan benda tu sedikit sebanyak bagi efek pada saya. Saya juga manusia biasa yang tak sempurna, yang ada perasaan sedih, yang ada perasaan kecewa. Jadi bila orang hentam kita macam tu, kita akan rasa macam walaupun pada mulanya niat kita betul, okay, kita tulis kerana kita nak sebarkan benda baik-baik, tapi bila orang pandang serong, akan ada satu titik rasa down dalam hidup saya waktu tu. Tapi bila saya muhasabah diri saya balik, bila saya fikir balik, aku rasa macam ni mungkin sebab aku banyak dosa lagi dengan Allah. Okey, sebab kita insan tak sempurna. Okey, kita kata kita redha, kita kata kita maafkan orang, kita kata kita buat cerita ni untuk memberi pengajaran pada orang, tapi bila kita rasa macam ni, okey, bila kita rasa macam orang mempertikaikan apa yang kita buat, terus kita rasa kecewa dan merajuk, sebenarnya hati kita sendiri yang ada masalah. Okey, bila saya kaji balik, saya kata okey, sebenarnya mungkin saya berbalik semua benda yang orang kutuk-kutuk saya tu, saya berbalik pada diri saya balik. Betulkah saya dah ikhlas buat semua benda ni? Okey, bila saya fikir balik, betul, saya perlu ikhlaskan diri saya dan saya perlu pekakkan telinga saya untuk apa-apa saja yang orang cakap mengenai apa yang saya buat. Kerana saya tahu apa yang saya buat itu betul atas kerana saya tak buat benda-benda yang memburukkan orang. Dan saya dah minta istikharah, okay, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat sebaik-baik tempat untuk kita mengadu adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, jadi bila kita dah mengadu kepada dia, kita dah dapat sedikit kekuatan dan Allah bagi kekuatan untuk kita beri kekuatan kita kepada orang lain, iaitu dengan sharing kisah hidup kita. Why not? Okey, why not kita buat benda macam tu? Tapi provided seperti yang saya cakap tadi, kita cerita benda yang baik-baik, kita beri pengajaran yang baik-baik kepada orang. Okey, walaupun pada mulanya akan ramai orang kata kenapa kita nak buat benda ni. Okey, akan ramai orang petikai kenapa kita nak cerita, nak jaja kisah hidup kita yang derita kepada orang. Adakah kerana kita nak minta simpati? Adakah kerana kita nak popular? Okey, jadi fikir-fikirkan kenapa kita buat benda tu. Okey, ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, di setiap posting kita di social media, kita boleh kaji balik kenapa kita nak komplain pasal ni, kenapa kita nak komplain pasal tu, kenapa kita nak cerita ke orang pasal masalah kita. Okey, kaji balik perlu ke tak kita buat semua benda tu di social media dan apa impak dia kepada orang, dan macam mana kita nak ikhlaskan diri kita supaya masa kita memberi posting tu, masa kita buat sharing tu, sebenarnya kita dengan niat untuk memberi pengajaran kepada orang. Okey, dengan itu sekian saja bebelan saya pada hari ini, dan saya harap di kesempatan ini juga saya nak mohon maaf kepada semua pihak, okey, yang mungkin ada terasa atau ada rasa macam tak best kan. Ini daripada segi sudut peribadi. Okey, maksud saya di sini, sekiranya sebelum ni saya pernah sharing cerita, sharing kisah hidup saya yang mengecikkan hati orang, okey, saya mohon maaf dengan tulus ikhlas. Kerana kita juga manusia, kita selalu lakukan kesilapan, tapi kita cuba untuk jadi yang terbaik. Okey, untuk jadi yang terbaik dalam kehidupan kita dengan memberi manfaat kepada orang. Okey, ikhlaskan niat, kita ikhlaskan hati. Saya sentiasa pagi-pagi saya akan cakap kat diri saya kena ikhlaskan diri saya. Saya buat sesuatu hanyalah untuk memberi kebaikan kepada orang. Okey, hanyalah untuk memberi motivasi kepada diri saya sendiri. Dengan itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Seperti biasa, jaga diri, patuhi SOP dan jaga hati. Salam kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lady Made of Steel.